Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita buat pola slide untuk pakaian casual ya. Okey, ini ukuran yang kita dah ambil. So ada 5 ukuran yang kita perlukan. Okey, ini yang asas ya. Pinggang kita dapat 66 bahagi dengan 4, 16.5. Labuh 96, kelengkang 71. Pinggul 97 bahagi dengan 4 dapat 24.25. So kalau nak bundarkan dua tempat perpuluhan jadi 24.3 lah. Senang kita nak ukur. Okey, kemudian bukaan kaki 48 kita bahagi dengan 2 untuk pola depan dengan belakang. So 24. So ini kiraan untuk yang asas lah. Jadi untuk kiraan-kiraan lain saya akan tunjukkan masa kita buat pola ya. Okey. Sekarang ni langkah pertama bila kita buat pola untuk slide ni, kita akan buat 2 lisu ya, untuk dekat ikatan pinggang dia ada 2 lisu dan juga kedutan. Jadi saya nak dekat tepi ni ada kita buat gap lah dalam 5 cm ya. Sebab nanti pola dia akan ke arah kiri ni sikit. Kalau tak buat gap nanti takut tak cukup, nak kena tambah kertas pula. Okey, so buat ni garisan. Okey, beza dia kat sini dalam 5 cm. Kemudian atas ni terpulang lah, tak nak buat gap pun tak apa. Tapi yang belakang nanti kena ada untuk bahagian atas. Okey, untuk garisan pertama kita buat garisan asas ni. Yang atas ni adalah garisan pinggang ya. Okey, dapat garisan pinggang. Kita buat garisan untuk labuh. So labuh kita 96. Okey, kena tolak dengan band pinggang. Band pinggang ukurannya 3 cm. So 93 lah. Kalau tak tolak band pinggang nanti ukuran labuh kita akan jadi terlebih lah ya. Okey, kita ukur daripada garisan pinggang ni sampai bawah 93. Okey, dapat garisan labuh. Kita gariskan 93. Okey, garis terus macam tu. Kemudian daripada garisan pinggang kita turun ke bawah ni untuk buat garisan kelengkang. So untuk kelengkang ni ada formula dia. Okey, formula dia kelengkang 71 tolak 10 ya. Kemudian bahagi dengan 2 untuk kelengkang hadapan dengan belakang, dan kita tolak dengan 3 untuk band pinggang. So total yang kita dapat adalah 27.5. Tandakan 27.5. Ni kelengkang. Okey, yang ni labuh. Okey, settle 3 garisan asas kita. Okey, kita akan bentukkan cawat. Okey, untuk cawat ni kita ambil garisan pinggul daripada sisi ya. Garisan pinggul kita pinggul 97 kita bahagi dengan 4 dapat 24. Okey, 24.3 ni kita tambah dengan kelonggaran 2 cm ya. So jadi 26 lah. 26.3. So kita buat garisan menegak terus ke atas. Garisan. Okey, dapat garisan ni kita bahagi kepada 3 untuk kita bentukkan cawat dekat sini.
Ya, garisan tegak ni bahagi pada 3. So 27.5 yang ni okey, bahagi pada 3. 9 lebih kurang 9 9 9.2 9.3 macam tu lah. So garisan tu kita nak kita buat ke arah sini bahagian sisi seluar ni. Okey, kita buat garisan putus-putus macam tu. Okey, dapat garisan ni. Okey, kita tengok dekat garisan pinggang ni. Okey, daripada hujung yang garisan tegak ni kita masukkan 1 cm. Tanda je dulu 1 cm. Ya. Okey, kita nak bentukkan cawat ni, formula dia pinggul bahagi dengan 24 untuk slat hadapan. Okey, pinggul kita 97 bahagi dengan 24. Okey, dapat 4 cm. Ya, sini 4 cm. Tanda 4 cm. Okey, jadi titik yang ni kita temukan dengan yang ni dan juga yang atas. Okey, dapat garisan cawat ni. Sekarang ni kita ukur untuk bahagian pinggang. Okey, pinggang dia 66 bahagi dengan 4 dapat 16.5. So kita akan buat 2 lisu, ya. 2 lisu. Satu lisu ukuran dia 3 cm. Jadi 2 tambah dengan 6 lah, ya. Okey, tambah dengan 6 untuk 2 lisu. Dan kita buat ikatan pinggang dia, kita campur sekali dengan band getah, ya. So kena ada kelonggaran untuk getah. Kita tambah dengan 5 cm. So total kita dapat 27.5. So untuk yang atas ni ukur 27.5. Okey, kalau tengok dekat sini untuk garisan pinggang dia, dia akan lebih daripada garisan tegak ni, ya. 27.5 ni dekat sini. Sini. Nampak? So dapat sini kita bentukkan bahagian sisi seluar guna pembaris lengkung ni. Okey, temukan dengan titik garis kelengkang ni. Okey, macam tu. Baik, sekarang ni kita nak bentukkan lisu. Okey, so nak bentukkan lisu ni kita kena dapat midpoint ataupun garis tengah. So kita guna pita ukur. Pita ukur ni kita letak dekat hujung cawat ni sampai sisi seluar. Lepas tu lipat 2. Lipat 2, tanda dekat tengah dia. Okey. Dapat titik tengah tu, kita buat garisan lurus daripada atas sampai bawah. Terus je gariskan sampai bawah, ya. So kena tanda-tanda dululah. Okey, kemudian garis. Okey, dapat titik tengah ni, so kita boleh bentukkan lisu. Untuk lisu yang pertama, kita ambil daripada garis center line dia ni. Okey, kita bentukkan je terus ke garisan putus-putus. So jarak dia adalah 1.5, kiri dan kanan. 1.5 kiri, 1.5 kanan. Sebab tadi kan kita dah tambah 6 cm. So untuk lisu pertama 3 cm. Lisu yang kedua, okey, tengok jarak dia, ya. Kita ambil daripada garis tengah ni. Okey, kita dapatkan lisu kedua, kita tandakan 5 cm. 5 cm untuk lisu kedua. Okey, dapat titik tengah dia ni
Baru kita tandakan 1.5 kiri dan kanan dia. Okey, macam tu ya. So panjang lisu ni kita buat 12 cm ya. Pastikan bila kita garis ni dia tegaklah 90 darjah ya. Sebab kalau sengit garisan ni kita tak tegakkan, nanti lisu kita pun sengit. Okey. Siap bahagian atas ni. Okey, kita buat dekat bahagian bawah ni pula. Okey, untuk bahagian bawah ni kita buat garisan lutut ya. Okey, garisan lutut ni kita guna pita ukur. Ni salah satu cara lah kita nak dapatkan garisan lutut. Kalau kita nak ukur pada customer pun boleh ya. Kita ukur lah daripada pinggang ke lutut. Okey, ini kita bahagi dua ya. Okey, letak pita ukur daripada garisan kelengkang ni sampai dekat kelepek bawah ni ya. Kaki seluar ni, kemudian kita lipat dua. Okey, tandakan tengah dia. Okey, dapat tanda ni kita naikkan ke atas 4 cm. Tandakan pula 4 cm, barulah dapat garisan lutut. Okey, kemudian garis. Okey, garis. Okey, dapat garisan tu. Okey, sekarang ni kita nak buat dekat bahagian bukaan kaki bawah dia. Okey, ukuran yang kita dapat adalah 48. So 48 bahagi dengan 2, 24. So 24 ni untuk bahagian hadapan kita buat kecil sikit berbanding dengan belakang ya. So 24 ni kita kena tolak dengan 3. Nanti kat bahagian belakang kena tambah pula dengan 3 lah. So 24 tolak 3 dapat 21. Okey. So 21 ni adalah ukuran tengah-tengah kaki seluar ya. Ukuran tengah-tengah. Jadi kita 21 kita bahagi 2 lah untuk dapatkan betul-betul tengah dia. So 10.5. 10.5 sebelah sini, 10.5 sebelah sini, dapat 21 ya. Okey, dah kita tanda tu dekat bahagian lutut ni pun kita tanda sama. 10.5 sini, 10.5 kat sini ya. Okey, kemudian kembangkan sikit dekat bahagian lutut. Daripada titik ni kita keluarkan 1.5 ya. Daripada titik ni kita keluarkan 1.5 macam tu. Okey, kemudian garislah. Garis. Okey, dapat dah bentuk kaki seluar. Kita sambungkan je garis kelim ni guna pembaris lengkung. Okay. So yang ni kita pakai dekat bahagian yang bawah ni macam ni. Garis separuh, pusing pembaris tu. Okey, kita sambungkan balik. Okey, siap. Kalau kita tengok pola ni, kat sini kita nampak macam dia bersegi sikit. So kita boleh smoothkan garisan ni. Okey, guna bahagian melengkung ni kita letak macam ni ya. Sebab kita nak bagi sama dia sikit je ya. Okey, macam tu. Kat bahagian lain pun kalau kita nampak macam dia agak bersegi, kita boleh ni lah, smoothkan dia garisan tu, jangan bagi nampak macam tajam-tajam. Okey, so kita labelkan. Okey, bahagian bawah ni hujung kaki kita boleh tandakan untuk kelepek ya.
Kalau tak nak buat lagi pun tak apa. Okey. So kita potong dulu. Baik, ni pola yang kita dah siap potong. So kita akan buat ukuran dekat sini. Boleh letak pemberat ataupun peniti dulu ya. Okey, bahagian sisi, bahagian tepi ni semua kita akan tambah 1.5 dekat bahagian kaki seluar, bahagian lutut, bahagian garis sisi seluar sini, bahagian tepi sini 1.5. Okey, yang lain-lain dekat cawat sini kita akan ukur kemudian ya. So kita tandalah. Okey, pada garis kelengkang ni kita kena turunkan 1 cm ya. Turunkan 1 cm ke bawah. Kemudian kita tambahkan 1.5 macam tu. So kat ujung cawat ni pun sama, turunkan 1 cm. Okey, kemudian kita buat garisan lurus ya dekat sini. Kita garis je macam tu dulu. So yang ni pun 1.5. Okey, yang ni kita tanda je. Tanda hujung ni kita tanda. Sini garisan pinggang, dan yang ini pun kita kena tanda Okey. So dah buat yang tu, kita garis lah. Okey, yang ni garisan menegak ke atas So sini ada gap lah 1 cm. Ni. Okey, kita letak bola ni. Okey, nampak ni ni garisan tegak ni. Ni dia ada gap kat sini. Okey, untuk cawat belakang ni, okey, formula dia pinggul bahagi dengan 12. So pinggul 97 bahagi dengan 12, 8 cm. Tandakan 8 cm kat sini. Okey, garis yang ni kita masukkan 1.5. Sebab tadi dekat sebelah sisi seluar ni kita dah tambah dengan 1.5 So kat sini kita masukkan balik 1.5. Okey. Bahagian atas ni daripada yang hujung pinggang luar hadapan, okey, kita tandakan 3 cm. Kemudian naik ke atas 3 cm. Sini masuk 3 cm, naik ke atas pun 3 cm. Jadi kita temukan titik yang ni dengan titik ni dan titik yang atas ni. Okey, guna pembaris L ni lah. Kena adjust lah pembaris tu supaya dapat temukan titik-titik yang kita dah tanda. Macam tu. Dari yang tu kita ukur bahagian pinggang. So untuk pinggang tadi kita buat lisu sama. Ukuran pinggang kita 66 bahagi 4, 16.5. Ada 2 lisu dan juga sama ya, ada kita tambah kelonggaran untuk buat getah 5 cm. So total dia 27.5. So tanda je lah kat sini 27.5. Okey, kita tanda daripada hujung ni.
sehingga 27.5 tu dia menyentuh garis pinggang. Okey, dekat sini gariskan. So dekat sini. Okey, sekarang kita bentukkan bahagian sisi seluar. Macam tu Okey, so yang ni kita bentukkan lah. Yang ni pun kita bentukkan. Okey, macam tu. Untuk lisu ni, yang pertama kita kena bahagi dua dulu. So 27.5 tadi kita bahagi dengan 2. Letak pita ukur ni lipat 2 macam biasalah. Kalau nak bahagi guna kalkulator pun boleh. So macam ni senang, kita tanda je. Okey, itu yang titik tengah dia. So untuk lisu bahagian belakang ni kita akan buat lisu tergantung lah kita tak jahit sampai bawah, kita jahit dalam 3-4 cm sahaja dan kita akan lepaskan dekat bahagian bawah. Dekat garisan yang ni kita kena buat 90 darjah macam ni. Jangan kita buat gini pula, dia bukan menegak gini. Dia ikut garisan pinggang yang baru ni. Okey, kat sini dia punya lebar lisu dia 1.5 macam tu. So dekat bahagian atas ni kita buat lisu tergantung. So kita akan jahit macam ni lah, kita jahit straight macam tu. Okey, ni kalau nak bentukkan je lah lisu. Okey, untuk lisu kedua kita buat jarak sama 5 cm macam kat depan tadi. Okey, daripada lisu pertama yang titik tengah ni, okey, jarak dia 5 cm. Kemudian dah tanda yang tengah ni, baru kita tanda kiri kanan dia 1.5 Okey, yang ni pun sama, kita buat dalam panjang dia dalam 12 cm. Okey, yang ni kita garis 4 cm. Baik, ni pola belakang yang kita dah siap buat tadi. So jangan potong dulu, kita kena ukur kelengkang. Yang ni pola hadapan. Okey, kita ukur kelengkang dia. Yang siap 71. So bila kita nak ukur ni, kita kena tolak band pinggang depan dan juga belakang. Band pinggang depan belakang 6 cm. 71 tolak 6, 65. So kita kena ukur kelengkang depan ni sekali dengan kelab belakang. Mesti ukuran dia lebih kurang 65 cm Tegakkan pita. Ukur betul-betul 29. Okey, 29 kita sambung je dengan kelengkang belakang ni. Ikut line dia. Kita tengok dapat berapa. Okey, dapat 66. Lebih 1 cm lah. Dapat 66. Kalau lebih macam gini, kita boleh pakai setakat 1 cm. Tapi kalau nak bentukkan balik pun boleh
Okey, kalau kurang kita mesti kena tambah, sebab kalau kurang daripada 65 nanti seluar kita akan jadi sempit lah, dah tak selesa nak pakai ya. Okey, so kalau macam ni 66 kita nak bagi sama juga dengan 65. Okey, cara dia dekat hujung kelengkang ni kita boleh kurangkan. Ni dia pakai kat sini, tadi kita buat 8 kan. Okey, kita kurangkan lah 1 cm kat sini. Dia sikit je. So bentukkan balik. Dia sebenarnya kalau buat ni kena guna pensel yang tajam ya, barulah nampak dia punya beza dia. Kalau macam ni saya guna marker, dia akan nampak tebal macam ni lah. So dekat bawah ni dah kita masukkan. So kita bentukkan. So dapatlah kat situ, sebabnya dia kurang 1 cm je kan. Kalau kita tak ukur pun kita dah boleh agak Okey. Okey. Yang terakhir buat poket berdasarkan pola selek hadapan ni. Jangan buat daripada yang belakang ni pula ya? Sebab poket kita daripada bahagian hadapan. Baik, kita akan buat kocek ya. Kita guna pola selek bahagian hadapan ya. So kocek yang kita akan buat ni adalah kocek sisi tersembunyi. So kita buat daripada bahagian sisi seluar tepi sini. Okey, kita tandakan daripada hujung ni 14 cm. Atas dia 14 cm. Okey, kemudian panjang kantung dia 24 cm. 24 cm dia punya panjang ni. Kemudian sini kita garis je lurus ya. Okey, kita tengok bahagian sisi ni daripada atas. Okey, untuk mulut kocek dia daripada sini ke sini adalah 14 cm. Mulut kocek ya. Untuk kita selup tangan macam tu. So untuk tepi ni daripada yang bawah ni kita tandakan 6 cm. Kemudian boleh bentukkan. Poket yang dah siap ni kita boleh tekap. Okey, guna je kertas-kertas lebihan ni. Guna roda soreh dan juga tracing paper untuk soreh. Baik, dah siap label semua, kita boleh potong Baik, selesai dah kita menerah pola selek casual kita ya. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk semua.